Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam kelas sains, iaitu topik hari ini ialah asid dan alkali, unit 8. Bagi murid-murid yang ada buku teks, boleh rujuk muka surat 105. Bagi murid-murid yang tiada buku teks, jangan risau, kamu boleh melihat paparan yang saya sediakan. Okey, baiklah murid-murid sekalian. Okey, daripada muka surat 105, kamu boleh nampak gambar murid lelaki ini, reaksi mukanya berubah apabila merasai buah lemon. Buah lemon ni berasa masam. Okey, dan murid perempuan ni, reaksi mukanya pun berubah apabila merasa air kopi yang tanpa gula. Kita tahu air kopi yang tanpa gulanya rasanya pahit. Okey, baiklah murid-murid, kita teruskan pada muka surat sebelah, iaitu pada muka surat 106. Okey, sifat bahan boleh kita kelaskan kepada 3, iaitu asid, alkali dan neutral. Okey, di sekeliling kita terdapat pelbagai bahan yang bersifat asid, alkali dan neutral. Sifat bahan-bahan ini boleh diuji dengan menggunakan kertas litmus. Okey, kertas litmus ni sebenarnya kita ada 2 jenis, iaitu yang pertama kita ada warna merah, kertas litmus warna merah, dan yang satu lagi kertas litmus yang berwarna biru, yang seperti murid-murid boleh lihat pada muka surat ini. Yang ini warna merah, yang satu lagi berwarna biru. Okey, untuk yang pertama, perubahan warna kertas litmus terhadap bahan yang berasid. Kita nak tentukan sama ada sesuatu bahan itu mempunyai sifat kimia berasid ataupun tidak. Apabila bahan berasid diuji, hanya kertas litmus biru berubah warna kepada merah. Okey, biru akan berubah berwarna merah. Biru akan berubah kepada warna merah. Manakala kertas litmus merah akan berubah menjadi merah juga. Di akhirnya akan menjadi merah. Okey, cuba murid-murid lihat pada pemerhatian di sini. Okey, apabila menggunakan kertas litmus biru, dia akan bertukar jadi warna merah. Dan apabila menggunakan kertas litmus warna merah, tiada perubahan, iaitu merah kekal warna merah. Okey, dekat sini kita ada satu ruang, iaitu ruang kebat. Bolehkah kertas litmus dicelupkan terus pada bahagian yang ingin diuji? Jelaskan. Sebenarnya sifat asid, alkali dan neutral ini, sesuatu bahan itu boleh kita uji hanya apabila ia dilarutkan dalam air. Bermaksud sesuatu sifat kimia satu bahan itu tak boleh diuji kalau bahan itu dalam keadaan kering. Dia mesti dilarutkan dulu dalam air ataupun dalam keadaan yang basah ataupun lembap. Okey, dalam keadaan kering dia tak ada perubahan. Okey, seterusnya kita pergi kepada perubahan warna kertas litmus terhadap bahan beralkali. Okey. Apabila bahan beralkali diuji, hanya kertas litmus merah berubah warna kepada biru. Hanya merah bertukar menjadi warna biru. Okey. Manakala apabila kita menggunakan kertas litmus biru, dia kekal warna biru. Bermaksud di akhirnya mesti kedua-dua kertas itu menunjukkan warna biru. Okey, untuk pemerhatian di bawah, murid-murid boleh lihat di sini. Apabila menggunakan kertas litmus biru, dia tiada perubahan. Maksudnya kekal warna biru. Manakala apabila menggunakan kertas litmus merah, dia bertukar menjadi warna biru. Okey, seterusnya bagi bahan neutral, perubahan warna kertas litmus terhadap bahan neutral. Apabila bahan neutral diuji, kedua-dua kertas litmus tiada perubahan warna. Ini bermaksud
apabila kita menggunakan ketal litmus warna biru, ia kekal warna biru. Manakala apabila kita menggunakan ketal litmus merah, dia kekal warna merah. Bermaksud tiada perubahan bagi kedua-dua kertas tersebut. Seperti yang murid-murid boleh lihat di bawah ini, di bahagian pemerhatian. Okey. Seterusnya, ini adalah menguji bahan menggunakan ketal litmus. Ketal litmus selalunya ada di makmal. Okey. Kalau kita berada di sekolah, kita boleh menggunakan sama ada menggunakan ketal litmus biru ataupun merah. Okey, di sini kita boleh, cikgu akan tunjukkan secara ringkas hasil apabila bahan-bahan ini diuji dengan menggunakan kertas litmus biru dan merah. Okey, cuba lihat jadual A. Okey. Bahan seperti cuka, air minuman. Okey, bila kita lihat di atas, bahan-bahan yang digunakan adalah seperti cuka, air minuman, jus oren, air kapur sirih, air gula dan air soda bikarbonat. Apabila cuka diuji menggunakan kertas litmus biru, cuka akan berubah menjadi warna merah. Perubahan warna ketal litmus merah pula, merah kekal warna merah. Sebab cuka ni sebenarnya murid-murid berasa masam. Cuka ni sifatnya masam apabila kita menggunakan dari rasa lidah. Okey. Kalau masam dia berasid Macam saya terangkan tadi, bahan yang berasid biru akan bertukar menjadi warna merah, merah kekal warna merah. Okey, yang seterusnya iaitu air minuman pula. Air minuman ni tiada rasa, iaitu tawar. Kalau tawar, ini adalah sifat bagi neutral. Neutral, apabila kita menggunakan bahan ketal litmus warna biru, dia kekal menjadi warna biru. Okey. Dan apabila menggunakan ketal litmus merah, dia kekal jadi warna merah. Maksudnya dia tiada perubahan terhadap kedua-dua kertas litmus tersebut. Okey, seterusnya apabila kita menggunakan jus oren pula. Yang ini jus oren. Jus oren ni kalau kita makan, kita akan rasa masam Masam ini seperti yang saya terangkan tadi, masam adalah sifat bagi asid. Kalau asid, saya tulis kat sini jus oren. Kalau asid sama seperti cuka, apabila menggunakan ketal litmus warna biru, dia akan bertukar menjadi warna apa? Akan bertukar menjadi warna merah. Manakala merah kekal warna merah. Okey. Dan apabila kita menggunakan bahan yang seterusnya iaitu air gula. Air gula ni rasa apa? Rasa manis. Manis ini adalah salah satu sifat bagi bahan neutral. Apabila kita menggunakan ketal litmus warna biru, biru kekal warna biru. Manakala apabila kita menggunakan kertas litmus warna merah, merah kekal warna merah. Okey, bahan yang seterusnya iaitu air kapur sirih. Air kapur sirih. Air kapur sirih ini sebenarnya adalah bahan beralkali, iaitu dia berasa pahit. Okey, salah satu sifat alkali ialah berasa pahit. Apabila bahan yang beralkali diuji dengan menggunakan ketal litmus berwarna biru, biru akan kekal warna biru. Manakala apabila kita menggunakan ketal litmus warna merah, dia akan menjadi warna apa murid-murid? Dia akan menjadi warna biru. Okey. Bahan yang seterusnya iaitu air soda bikarbonat. Air soda bikarbonat. Saya tulis sini soda saja ya. Okey. Air soda bikarbonat ni adalah sebenarnya berasa pahit. Kalau pahit bermaksud
dia ada sifat alkali. Kalau beralkali, apabila kita menggunakan ketan litmus biru, dia kekal warna biru, dan apabila kita menggunakan ketan litmus merah, akan berubah menjadi warna biru. Okey. Maka dekat sini kita boleh nyatakan kesimpulannya bahawa cuka adalah berasid, cuka adalah asid, air minuman adalah bersifat neutral, jus oren asid, air gula neutral, air kapur sirih adalah alkali, dan air soda bikarbonat juga alkali. Okey. Kita pergi ke muka surat yang seterusnya, iaitu bahan berasid, beralkali dan neutral. Selain menggunakan ketan litmus, kita juga boleh menguji sifat sesuatu bahan melalui deria rasa dan juga sentuhan. Okey, deria rasa ni bermaksud lidah ya. Lemon ini berasa masam. Okey, kalau masam bermaksud yang seperti saya terangkan tadi, masam adalah sifat bagi asid. Kubis ini berasa pahit. Pahit yang saya terangkan tadi adalah sifat bagi alkali. Manakala rasa air minuman ini tawar. Tawar adalah sifat bagi neutral. Okey. Kebanyakan bahan berasid berasa masam dan perit. Masam dan perit. Perit apabila disentuh dengan kulit kita ya. Manakala bahan yang beralkali sebenarnya berasa pahit. Beralkali, berasa pahit dan licin apabila disentuh dengan jari kita atau dengan kulit kita. Bahan neutral pula mempunyai pelbagai rasa seperti tawar, manis dan masin. Bahan neutral berasa licin serta kesat apabila disentuh. Ini adalah sifat-sifat bagi bahan berasid, beralkali dan neutral. Okey. Kita tengok dialog di bawah. Bagaimana pula dengan air kopi? Air kopi ini berasa pahit. Betul tak murid-murid? Air kopi ini pahit. Tetapi apabila diuji dengan ketan litmus biru, warnanya berubah menjadi merah. Kalau biru menjadi merah, ini sebenarnya adalah sifat bagi asid. Tapi apabila kita rasa, air kopi itu berasa pahit. Pahit adalah sifat bagi alkali. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Okey, tidak semua bahan yang berasid, tidak semua bahan yang berasa pahit bersifat alkali, dan tidak semua bahan yang berasa masam bersifat asid. Sebenarnya murid-murid, kopi ni sebenarnya dia bergantung di mana kopi itu didapati, ataupun di manakah kopi itu ditanam, ataupun berapa lama tempoh masa kopi itu dipanggang. Okey. Okey, yang seterusnya. Adakah rasa dan sentuhan boleh jadikan petunjuk bagi sesuatu bahan bersifat asid, alkali dan neutral? Mengapa? Okey. Sebenarnya rasa dan sentuhan ni boleh dijadikan petunjuk, tetapi sebenarnya ini adalah bukan petunjuk saintifik. Okey. Seterusnya, menguji sifat asid, alkali dan neutral. Bahan-bahan yang ada seperti susu segar, air garam, sos tomato, buah anggur, putih telur dan ubat gigi. Uji kaji ini adalah menggunakan ketan litmus.
Okey, kat rumah kita tak ada ketan litmus. Ketan litmus hanya kat sekolah. Okey, kita boleh lihat di sini apabila menggunakan bahan-bahan ini, murid ini akan perhatikan perubahan warna bagi kedua-dua kertas litmus tersebut. Okey. Seterusnya, bahan berasid, berakali dan neutral di sekeliling kita. Selain bahan makanan, terdapat bahan lain di sekeliling kita yang bersifat asid, alkali atau neutral. Bahan ini digunakan dalam bidang pertanian, bidang perubatan, kesihatan dan perindustrian. Sebenarnya banyak manfaat daripada kita belajar daripada sini, sama ada satu sifat tu berasid atau berakali ataupun neutral. Sebenarnya bahan-bahan ini, sifat-sifat ini banyak digunakan dalam bidang-bidang pertanian, perubatan, kesihatan dan perindustrian. Contohnya dalam bidang pertanian, okey, boleh menghasilkan baja. Selain itu, dalam bidang-bidang makanan, dia boleh menghasilkan jeruk. Dalam bidang bahan harian, boleh digunakan untuk penghasilan sabun. Okey. Okey, pengganti ketan litmus. Kalau kita tak ada ketan litmus ataupun kehabisan ketan litmus, kita ada pelbagai alternatif. Selain daripada ketan litmus, kita juga boleh menguji sifat asid atau alkali sesuatu bahan menggunakan bahan lain sebagai petunjuk. Okey, kita boleh menggunakan sama ada ekstrak bunga raya atau ekstrak kobis ungu, atau yang ketiga, ekstrak kunyit, iaitu kita menggunakan bahan yang mempunyai warna yang sangat terang. Okey, kat sini bahan untuk uji kaji ni murid-murid boleh lakukan di rumah. Contoh, apabila kita menggunakan ekstrak bunga raya, iaitu kita rebus bunga raya tu, okey, kita akan dapat ekstrak tu berwarna merah. Apabila kita tuang ekstrak bunga raya tu terhadap bahan yang bersifat asid, ia akan menjadi warna merah yang sangat terang. Dan apabila ekstrak bunga raya ini dimasukkan ke dalam bahan yang mempunyai sifat alkali, dia akan bertukar menjadi warna hijau. Dan apabila kita memasukkan ekstrak bunga raya ini ke dalam bahan yang mempunyai sifat neutral, dia tiada perubahan. Okey, murid-murid boleh lakukan uji kaji ini di rumah, tapi mesti mendapat kebenaran daripada ibu bapa. Okey, yang ini adalah ingatan semula apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Murid-murid boleh lihat muka surat 113, iaitu sifat bahan berasid, berakali atau neutral boleh diuji menggunakan ketan litmus. Ketan litmus mempunyai dua warna, iaitu biru dan merah. Perubahan warna ketan litmus apabila diuji adalah seperti yang berikut, seperti yang saya terangkan sebentar tadi, iaitu asid akan bertukar menjadi warna biru ke merah, merah kekal warna merah. Manakala bahan beralkali, perubahannya adalah merah menjadi biru, biru kekal warna biru. Manakala bahan neutral pula, biru menjadi biru, biru kekal biru, merah kekal merah. Okey, bahan-bahannya selain daripada bahan-bahannya ada di sini ya murid-murid. Kalau bahan yang berasid, contohnya limau, lemon, asam jawa. Okey, semua bahan-bahan yang berasa masam. Okey, bahan yang berakali juga adalah seperti
kopi tanpa gula, ubat gigi, sabun, shampoo, ubat, peria. Okey, bahan neutral pula adalah seperti minyak masak, air minuman, garam, gula. Okey, selain tu kita boleh menggunakan bahan-bahan lain iaitu ekstrak bunga raya, ekstrak kobis ungu dan juga ekstrak kunyit jika kita tiada ketan limas merah dan biru untuk menguji sifat kimia bahan sama ada berasid, berakali ataupun neutral. Okey.